الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ربي زدنا فهما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Merangkap Pengerusi Qaryah Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jawatan kuasanya yang sempat hadir, para pegawai masjid, Tuan-tuan Imam, Ustaz Adli, Ustaz Zul, pimpinan-pimpinan masyarakat dan jawatan kuasa yang sempat hadir, pengurusi-pengurusi surau ya, dan jawatan kuasa yang sempat hadir, hadirin hadirat sedang jemaah yang istiqamah ya, hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan segala-galanya pengorbanan kita yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita ya akan meneruskan acara kuliah subuh kita. Yang pertama lah, lepas kita berehat lama kerana kita mematuhi seruan kerajaan, iaitu PKP sampailah ke PKPB, PKPP. Hari ini PKPP sampai 31 hari bulan Ogos. Ya, mudah-mudahan ya kita berdoalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila ya wabak ni besok dapat ya kita tangani dengan cara yang berkesan, insya-Allah. Ya, kita akan pulih semula seperti aktiviti harian kita akan pulih seperti sedia kala lah. Kita doa mudah-mudahan. Bukan di sini sajalah tuan-tuan ya, kena maklum tu ya, hatta akan kita tengok hari ini pun negara kita berhadapan dengan atau ada PRK Cini kan, pun sama juga, standard operasi dia pun sama juga, SOP dia yang datang ramai-ramai tapi boleh masuk dewan tu 20 orang 20-25 orang. Macam mana ya, paling besar pun boleh masuk 250 orang. Macam mana nak cari itu? Ya, memang itulah standardnya. Ya, kita kena ikut, kena patuh sebab kita berada dalam suasana macam ni. Okey, jadi insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kembali ya kuliah kita yang telah kita tangguhkan. Yang mana insya-Allah kita lihat iaitu ya masih lagi berkenaan dengan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini ya kita lihat dalam suasana macam ni ya, dalam keadaan masyarakat pada hari ini masing-masing jadi ketua keluarga, masing-masing menjadi pemimpin dalam keluarga, masing-masing jadi imam dalam keluarga. Sudah tentulah tuan-tuan ya, kita kena jaga salah satunya daripada kehidupan kita ni yang kita kena jaga ialah berkenaan dengan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Itu yang nombor satu nak jaga. Jadi bila kata nak jaga tu, maka sudah tentulah tuan-tuan kan, cara menjaganya sudah tentulah dengan banyakkan berzikir kepada Allah SWT. Jadi dalam banyak berzikir ni juga kita kena pilih juga zikir-zikir yang mudah untuk kita buat. Mudah untuk kita buat tuan-tuan kan. Maka insya-Allah kita lihat zikir-zikir yang mudah ni, antaranya yang Nabi SAW sudah sebut kepada kita ialah antaranya subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi ya. Kemudian antara zikir yang lain subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu pun antara juga zikir-zikir yang boleh kita amalkan. Ya, antara lain lagi ya zikir-zikir yang boleh diamalkan ialah la haula wala quwwata illa billah. Yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu ya salah satu daripada harta karun ataupun ya harta yang paling bernilai sekali di syurga. Antara maknanya banyak lagi zikir tu, tapi antara ni pula yang antara yang paling mudah untuk kita buat. Faqultu bala ya Rasulullah, maka Abu Musa al-Asy'ari kata, ya aku mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qul, katakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ataupun yang paling pendek la haula wala quwwata illa billah. Ataupun dalam bahasa lain kita sebut
kalimah huqalah. Huqalah ni maksudnya ya kalimah la haula wala quwwata illa billah. Okey. Kemudian antaranya ya, bila kita nak zikir la haula wala quwwata illa billah ni, kita rasa macam berapa banyak kita boleh buat satu hari. Berapa banyak kita boleh buat? 10. Lepas sembahyang tadi boleh kita buat 10. Kalau boleh istiqamah 10. Dia bukan soal boleh buat tak boleh buat, dia soal nak istiqamah buat tu. Dia dalam beribadah ni, dalam kita berzikir ni, bukan soal boleh buat tak boleh buat. Sesekali kita boleh buat, tapi nak konsisten ya, nak berterusan ya, iaitu setiap waktu, ya memang satu cabaran yang besar lah. Terus terang saya katakan ya, kepada orang yang sentiasa beramal ni, dia faham lah, kita nak istiqamah ni bukan mudah, sebab dugaan setiap waktu yang kita hadapi ni berbeza-beza. Ya, dugaan setiap waktu yang kita hadapi ni berbeza-beza. Sekejap lagi subuh ni lain dugaannya, sekarang zuhur sekarang lain dugaannya, sekarang asar lain dugaannya. Ya, hari ni punya dugaan dengan besok punya dugaan pun berbeza. Minggu ni dengan minggu depan punya dugaan pun berbeza-beza. Jadi sebab tu saya kata tadi, nak pastikan konsisten ni memang satu cabaran yang besar lah. Itulah yang paling digemari oleh Allah SWT, yang mana Nabi SAW sendiri pun mengamalkan budaya ni, iaitu benda yang sedikit dibuat tetapi berterusan. Ya, benda yang sedikit dibuat tetapi berterusan, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita buat 10 kali, 3 kali, tak apa, yang penting konsisten. Kita istiqamah buat. Okey. Kemudian bila kita nak baca la haula wala quwata illa billah ni, kita dah tahu ini kanzun. Kanzun ni makna karun, harta karun akhirat. Salah satu daripada harta karun akhirat ni, iaitu di syurga besok ni harta karun ni. Sudah tentulah kita nak baca banyak, sebab fadilatnya pun nanti banyak. Fadilatnya banyak sebab berdasarkan hadis-hadis sebelum ni, ada yang mengatakan bahawa siapa yang baca la haula wala quwata illa billah ni, Allah Ta'ala benakan dia ya, ada kebun untuk dia dekat akhirat besok. Kalau dia baca ya sepatah lagi, ada kebun lagi, ada kebun lagi. Berapa banyak kebun-kebun dia di akhirat. Bayangkan, kita mesti nak kan, kita mesti nak bila ada kebun kita ke akhirat, ada kebun kita di syurga. Sudah tentulah tuan kebun pun ada. Macam mana kebun ada tuan tak ada kan? Mestilah kebun ni ada, mestilah kita pun masuk. Maksudnya boleh masuk lah. Maksudnya masuk lah. Mana boleh ada pemilikan tapi tak ada ada benda yang dimiliki pemiliknya tak ada kan? Mestilah kita akan masuk insya-Allah. Kita nak menggandakan, macam mana nak buat nak gandakan? Nak ganda bagi banyak. Tak cukup satu kebun, tak cukup satu batang pokok, tak cukup, kita nak banyak lagi. Kita nak banyak lagi. Maka di sana Nabi SAW ajar satu benda lagi, iaitu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata dia bersama dengan Nabi SAW, dia bertemu seorang perempuan, di tangannya terdapat biji kurma. Ala imra'atin wa baina yadaiha nawan aw hasan tusabbihu bihi. Sedang berzikir dengan kurma itu, sedang berzikir dengan biji-biji itu. Kan? Maknanya dia membilang lah, macam mana kita membilang hari ni. Kan? Tasbih tuan-tuan kan, kita nak membilang-bilang tu. Tapi nak membilang ni pun tuan-tuan kena tengok juga. Kadang-kadang kita pegang biji tasbih pun tuan-tuan kan, nak sampai ke 33 tu rasa jauh lagi ni, panjang lagi ni. Jadi kadang-kadang gairah nak habis tu, kita baca laju. Kadang-kadang macam kita baca lah, bila Ya Latif tu pendek lah kita baca kan, pasal nasib baik lah pendek, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tapi bila bulu dia tu jauh sangat, bulu dia tu jauh sangat tuan-tuan, kita nak cepat, Ya Latif, 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 Ya Latif. Kita baca pasal nak kejar bulu tu. Sebab kita rasa nak habiskan tu satu penderitaan. Jadi jangan bimbang lah, tak payah kejar bulunya tu kan? Sebab tuan-tuan boleh dapat fadilatnya yang mana Nabi SAW ajar ni. Nabi SAW kata ya, iaitu mahukah aku tunjuk, ala ukhbiruka bima huwa aisaru alaika min hadha, mau aku tunjukkan kepada kamu kaedah untuk dapat pahala lebih bagus lagi, lebih senang lagi daripada aisar. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra
fa inna ma'al usri yusra. Usra dengan yusra, beza tu. Fa inna ma'al usri yusra. Sebab tu kalau baca, maknanya saya nak bagi tahu perkataan yusra tu, yassir. Di sini aisar, Nabi kata aisar ni maknanya tersangatlah mudah, tersangatlah senang. Ya, tersangat mudah, tersangatlah senang. Macam mana aisar ni? Kan? Jadi maka sudah tentulah orang nak benda mudah kan, daripada kita banyak. Kalau dapat boleh buat banyak lagi power lah. Maksud saya tu, maksud kitab ni maksudnya kalau boleh buat dengan bilangan yang banyak, ya lagi baik lah. Tapi kalau kata kita ni iman awam ni, macam kita ni, pertama macam saya lah, tak reti nak buat apa lah. PKP ni dah pening kepala, macam mana nak buat. Kita ni biasanya tengok suasana. Kalau masjid ni berselera lah kita nak beramal tu. Kalau kat rumah ni kurang-kurang sikit lah kan? Kurang-kurang sikit lah tuan-tuan kan? Ya. Jadi aisar, apa macam mana cara dia? Nabi SAW kata qala subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Kata saja subhanallah sebanyak bilangan makhluk Allah, sebanyak bilangan ciptaan Allah di langit. Tadi subhanallah kita baca 33 kali. Pening nak baca 33 kali. Pening lah, tak kejar masa. Baca sekali subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Ya, subhanallah sebanyak bilangan makhluk, sebanyak bilangan ciptaan Allah di langit. Sekali sebut je, sebanyak bilangan ciptaan Allah di langit. Yang kedua, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Nabi kata bacakan, iaitu subhanallah sebanyak bilangan ciptaan Allah di bumi. Tak boleh kira juga kan? Kalau Allah Ta'ala kira lah coronavirus ni pun tak boleh kira. Itu makhluk Allah juga, tak boleh bilang lah. Makhluk baik, makhluk jahat, dibilang ni tak boleh bilang ya. Kemudian yang ketiga, subhanallah adada ma baina dzalik, iaitu subhanallah sebanyak, adada tu sebanyak lah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, adada tu sebanyak bilangan ma baina dzalik, apa saja ciptaan Allah antara keduanya. Dan yang terakhir, subhanallah adada ma huwa khaliq. Subhanallah sebanyak ciptaan Allah yang mampu dia cipta. Lagi banyak. Allah mampu sangat, apa saja dia boleh cipta. Tak boleh bayang. Ilmu Allah ni luas, tak boleh bayang lah apa dia nak cipta, tak boleh bayang. Selepas manusia ni ada makhluk lain ya, bumi ni, selepas bumi ni akan ada ciptaan lain, wallahu alam, kita tak tahu. Tetapi mampu tidak? Mampunya Allah Ta'ala mencipta. Tak ada, kita tak tahu kan? Kita tak tahu. Maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata wallahu akbar mithla dhalik. Allahu akbar pun macam tu juga. Alhamdulillah mithla dhalik. Alhamdulillah pun macam tu juga. Wala ilaha illallah mithla dhalik. La ilaha illallah pun macam gitu juga. Tuan-tuan pening nak baca tahlil kan, panjang sangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pening kan, banyak sangat nak baca kan. Boleh dipendekkan. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama'. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ardi. La ilaha illallah adada ma khalaqa baina dhalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Ya, la ilaha illallah sebanyak ciptaan Allah di langit. La ilaha illallah sebanyak bilangan ciptaan Allah di bumi. La ilaha illallah sebanyak ciptaan Allah antara yang ada antara keduanya. Dan la ilaha illallah sebanyak bilangan yang mampu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ni. Ini pun dah kira banyak. Kemudian Nabi kata wala haula wala quwwata illa billah mithla dhalik. Dan baca juga la haula wala yang saya sebut tadi. La haula wala quwwata illa billah, macam tu juga sebut juga. Maka berlambak-lambaklah kebun tuan-tuan, makin luaslah kebun tuan-tuan. Setiap waktu ya, kebun-kebun kita tu semakin lama semakin membesar tuan-tuan. Hanya menanti pemiliknya sampai saja. Itu sebablah berkata orang tu, dalam keadaan macam ni kita terpaksalah memilih
Ya, zikir yang mudah, yang cermat kita sebut. Cermat ni maksud saya, kita sebutnya teratur, tak payah kejar. Baru ni ada budak semayang tarawih tadi. Ya, tanya, "Ustaz, macam mana ni anak saya ni?" Jumpa anak dia, "Macam mana?" Saya kata dengan dia, "Boleh semayang tarawih cara laju, boleh." Tak payah memberat-beratkan kita. Cara laju macam mana? Fatihah dah tentu-tentu dah baca betul-betul. Kan? Mana boleh pendek-pendek lagi dah. Baca alhamdulillah aja. Tak boleh. Mesti baca sampai habis. Yang boleh dipendekkan, saya kata dengan dia, contohnya bacaan tasbih. Tasbih tu macam mana? Paling pendek. Kalau dalam buku kitab Al-Adhkar ni, paling pendek Nabi pernah baca, ya Rabbighfirli. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli 3 kali. Ada yang baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maknanya tak payah kita nak pening nak baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi panjang benar. Kalau kita baca laju, baca banyak, kita akan tersasul banyak kan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pendekkan saja subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kan yang sujud tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sepatutnya bila baca banyak kita nak baca cepat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kurang khusyuknya. Kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Pendekkan saja. Macam tu jugalah. Ya, subhanallah tu panjang benar kan. Baca yang pendek saja. Ni dah hujan ni, kalau saya berhenti ni elok juga. Kita tak boleh balik lah tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, ya, ada apa-apa soalan setakat ni? Tunggu. Alhamdulillah. Ini buat zikir. Ramai guru kita kata Muslim, kata dia masalah di mana dah sudah PKP kan, cara paling baik dengan tapi zikirnya buat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada dua soalan tak sebut sini. Pertama sekali, alhamdulillah juga sebagai wujud kita lepas mayang. Ada guru kita mengatakan, jika alhamdulillah ini 100 kali pagi, 100 kali petang, sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari. Ya. Pada masa itu kita sebut alhamdulillah 33 kali. Soalan pertama saya, adakah itu merangkumi 100 kali? Maksudnya lepas itu 3, lepas itu berikan kan kita buat tambah lagi. Nak benarkan 100. Pertama. Yang kedua, fadilat alhamdulillah saya dengar banyak di dalam. Apabila kita zikir banyak satu kali, kita dikurniakan Allah SWT saya lupa 100 ke atau 1000 ya, kuda perang di hadapan kita. Jadi saya pun ini juga Ustaz. Jadi kuda perang zaman sekarang mungkin ada gambaran Allah yang baik. Allah seolah-olah dunia itu seperti kuda perang. Contohnya kuda perang itu ada 3 kelebihan mungkin kita dapat. Pertama, kepantasannya. Kedua, kekuatannya. Ketiga, kesetiaannya. Itu dia. Mungkin itu Ustaz. Itu pandangan saya lah. Ya. Sekian Ustaz. Apa nampak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey. Jawab soalan ni tadi, macam saya sebut tadilah, kita beramal ni ada tingkat-tingkat. Pertama, orang awam macam saya lah, macam kita sendiri. Kita nak berjinak-jinak dengan zikir ni ambil masa. Kalau ahli zikir ni dia punya minat lain. Kalau ahli zikir ni dia minat terhadap zikir ni lain. Kalau kata buat 33 kali ni pada dia kecil sangat ni. Ya, pada dia kecil sangat. Kalau orang kita cakap celah gigi lah, mudah lah. Tapi pada orang awam, ya, orang yang baru nak berjinak-jinak dengan masjid ni memang payah lah. Macam tuan-tuan lah, walaupun ada SOP, walaupun kena tulis nama,
Tapi tuan-tuan nak datang masjid tu masih senang lagi, masih boleh, sebab tuan-tuan ni adalah ahli dia. Ahli dia ni mudah. Tapi pada orang yang memang kaki memang tak masjid, memang bukan kaki masjid, PKP ni sebagai satu benda pemudah cara dia. Ia pemudah cara dia untuk dia tak pergi. Kalau dia tak pergi kan. Ya. Kadang-kadang kalau anak lalu ke masjid pun, ya, semua orang pergi masjid ni, ayah tak pergi ke, kata PKP. Ya, itu alasan biasalah, standard. Mungkin selepas 31 Ogos ni pun alasannya pun PKP juga kan, mungkinlah. Mungkin sebab kata orang tu bukan ahli dia, jadi memang cari alasan lah. Macam tu je zikir ni. Zikir ni pada 33 ni orang yang hebat. Pada saya lah, boleh istiqamah setiap waktu 33 ni orang yang hebat. Tapi pada orang yang kadang-kadang ada urusan nak kejar masa dan sebagainya, mungkin boleh belajar cara zikir yang pendek macam ni. 4 kali sebut. Tetapi kalau ada yang boleh buat subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, dia boleh buat 100 kali. Boleh buat tu. Macam kita buat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dia boleh buat 100 kali tu. Ada orang boleh buat 1000 kali. Ada orang boleh buat banyak tuan-tuan. Ya, banyak sangat. Itu yang baru-baru ni viral dekat YouTube. Banyak ulama duk gaduh sekarang ni. Dia kata macam mana ustaz ni boleh kata, ya, malaikat sampai sesak napas mencatat amal. Ya, ustaz tu pun satu juga, janganlah cakap malaikat sesak napas kan. Semput pula malaikat tu kan. Tak boleh sebut, cakaplah ya, malaikat disibukkan dengan menulis tu. Cermat sikitlah. Ni malaikat sampai letih tuan-tuan, sampai penat, malaikat terbaring. Orang pun dengar betul dia cara cerita tu, dia nak tunjukkan yang betapa hebatnya amalan ni. Tapi cara dia cakap tu, bila dah baring-baring tu, orang pun fikir, orang nampak malaikat terbaring, malaikat apa semua. Jadi bayangan orang tu. Jadi dia kata apa? Antaranya ialah selawat 1000 kali sehari. Kita dah 1000 kali sehari, tuan-tuan 10 kali belum tentu lagi. Kan? 1000 kali sehari tu kira orang hebat lah. Ya, hebat tuan-tuan. Tapi saya cakap terus terang tuan-tuan, fadilat memang ada lah. Saya cakap terus terang, kalau tuan-tuan dapat buat gandaan tu memang power lah. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, 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 subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Memang lah kan, dah lah berganda, banyak pula sebut. Memang berganda lah tuan-tuan kan, memang berganda-ganda lah. Tapi memang ya, ada seorang hamba Allah tu cerita dengan saya, ustaz, dia kata, mana ustaz belajar benda ni ustaz? Kata, saya kata dalam kitab Al-Azkar, saya tak pernah dengar. Inilah pertama kali saya dengar dan saya amalkan. Memang cepat jadi ustaz, kata. Jadi macam mana? Saya baru-baru ni nak pergi Pahang ustaz, saya tak ada duit. Bacalah zikir ni, dia kata. Baca zikir-zikir ni sampai Pahang pula ada orang belanja. Patin. Cerita je dengan saya. Cerita pula tu, kalau dia belanja saya tak apa, dia cerita pula. Saya pakai makan patin ustaz, dia hidang ke patin, dah patin lagi, ada patin lagi. Saya dah terniat nak makan patin ustaz kan. Patin tu sampai 3 kali hidang kat meja tu. Makan. Lepas tu fikir, tak ada tempat tidur. Kawan check in kan. Check in kan hotel 4 bintang ustaz. 4 bintang kata. Mana ustaz belajar zikir ni, dia kata. Dia seronok pasal apa, dia kata? Sebab penjodoh bilangan tu kadang-kadang mencepatkan. Macam tuan-tuan baca tarekat Ahmadiyah lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu, berbanding dengan orang yang baca la ilaha illallah saja. Tentulah orang yang baca la ilaha illallah Muhammad ni lebih. Betul tak? Sebab dia ada gandaan dia ada pengganda dia. Ya, sebanyak bilangan makhluk Allah. Sekarang ni ada pula istighfar 1 trilion. Sebutlah dalam istighfar tu, astaghfirullah 1 trilion, astagfirullah 1 trilion. Ada lagi tu. Tapi Nabi tak pernah ajar. Bila Nabi tak ajar ni, tuan-tuan janganlah, bukan kata apa, ya jangan, tak yakinlah kita nak buat, betul tak? Kan 1 trilion, astagfirullah 1 trilion, astagfirullah 1 trilion. Itu tak bohong nama tu kan. Jadi maknanya Nabi tak ajar tu, cemas kita nak buat. Kita buatlah benda yang Nabi dah ajar kan. Jadi dia punya keabsahan tu adalah cerita dia.
Dia punya akar nak berpijak tu adalah kan, tempat dia tu. Tapi wallahu alam, kalau tuan-tuan rasa nak buat juga istighfar 1 trilion tu, tuan-tuan buatlah. Tak ada masalah dia. Mungkin sambil-sambil tuan-tuan duduk tu nunggu apa kan, apa semua boleh lah tuan-tuan baca, nunggu durian ke boleh lah tuan-tuan baca kan, astagfirullah 1 trilion astagfirullah. Tapi itulah kan, maksudnya tu salah satulah cara dia. Pertama untuk menjinakkan, yang kedua untuk bantu kita ni menggandakan. Maklumlah kita kena siapkan kita punya bekalan. Dekat akhirat baru-baru ni Ustaz Ahmad Dusuki kan, pasal PKP ni dia sebut juga, sejak bila orang Islam lari daripada mati? Orang Islam ni sebenarnya tak takut mati, sebab mati ni di mana-mana pun mati. Yang paling penting ialah kita ni umat Islam diajar bersedia menghadapi mati. Di mana-mana pun bila kita mati, kita dah ada bekalan. Jadi antara yang kita nak siap bekalan ni tadi, inilah dia. Kemudian yang keduanya, cikgu cakap tadi pasal alhamdulillah tu, tak boleh cakap lah. Alhamdulillah ni memanglah kelebihannya banyak. Sama juga subhanallah. Subhanallah pun banyak juga kelebihan, alhamdulillah pun banyak kelebihan. Dia tamsilkan dengan iaitu kuda perang tadi tu. Yang pertama, kuda perang ni macam cikgu cakap lah, mungkin ketangkasannya dan sebagainya. Dan kita kena ingat juga kuda perang ni pun pada zaman Arab dulu sampai sekarang pun kuda perang ni kuda mahal. Tak terbeli tuan-tuan yang payah. Ada orang kampung paya kata kita boleh cuba buat ustaz berkuda di masjid. Kuda mana nak beli? Kudanya tu kedai boleh cari, tak jalan sekarang kan. Kedai ni tuan-tuan kena ganas sikit. Tuan-tuan, saya tengok kedai tu dulu buah fikir kan, masa duduk Arab dulu, kenapa dipukul binatang tu? Saya kata dia pukul dengan batang pipe tu tuan, pam, dia pukul kuat tu, bunyinya ya Allah memang kuat lah. Kenapa dia pukul binatang tu? Saya kata zalim betul. Sebab tu orang Arab kata cuba kau naik kedai tu. Kita pun naik kat belakang dia tu, bunduk dia, tak jalan. Wah, kita goncang-goncang, tak jalan kedai ni. Rupanya dia mahu dipukul. Mahu dipukul, pukul perlahan, tak jalan tuan-tuan. Pukul sikit, tak jalan dia. Pap, pukul, lari menjujut. Tuan-tuan, rupanya ada jenis gitulah. Maksud saya tu ialah, maksudnya mahal, nak bagi tahulah. Kalau kuda lagi lah, kuda faham bahasa kan. Dia boleh dilatih kan, mudah. Kedai ni susah sikit kan. Jadi maknanya memang yang cikgu tu tamthil, perumpamaan supaya kita ni ada minat. Subhanallah pun sama juga, Allahu Akbar pun sama juga. Yang penting itu kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala kata banyak kelebihan. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Ini kelebihan-kelebihan yang cukup besar. Jadi apa pun tuan-tuan kan, saya tak perlu ulang, insyaAllah dalam masa yang akan datang nanti saya akan kita secara tak langsung akan melihat kelebihan-kelebihan ni. Banyak kelebihan-kelebihan. Kalau tuan-tuan sebut 10 kali apa kelebihan dia, 1 kali apa kelebihan dia, 1000 kali apa kelebihan dia, banyak sangat kelebihan lah. Yang penting Nabi SAW kata sesungguhnya sabaqal mufarridun. Maka sahabat tanya, siapakah mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Nabi bagi tahu ialah orang yang sentiasa berzikir. Mereka ni mengalahkan antara satu sama lain. Contohnya macam tuan-tuan kuat zikir kan, baca 1000 kali. Nampak orang tu tuan-tuan baca 1000 kali, aku boleh buat 2000 kali. Tapi masing-masing akan melawan antara satu sama lain tuan-tuan. Dia sama-sama lain dia akan lawan. Itulah maksudnya. Okey. Sebab hujan kan, bagilah peluang. Kalau tak ada peluang ni. Saya tanya satu dia. Untuk orang lain. Okey. Saya nak tanya Ustaz tentang apa zikir tadi. Ada satu zikir tu saya tertanya-tanya juga tu. Yang subhanallah wa bihamdihi, ada dalam hati, ada yang dia disebut tu sebanyak yang mampu Tuhan mencipta dia. Jadi mampu tu maksud macam mana? Kerana Allah tak ada mampu, tak ada kemampuan, tak ada apa dia boleh cipta. Itu mampu tu maksudnya macam mana tuan? Tolong penjelaskan kan. Maknanya yang kita sebut tadi tu sebanyak ciptaan Allah SWT yang mampu diciptakan oleh Allah SWT. Maknanya Allah Ta'ala ni memang mencipta. Tak boleh kata apa Allah Ta'ala ni mustahil. Pada Allah tu tak boleh mencipta. Segala-galanya boleh diciptakan oleh Allah SWT, tetapi ilmu kita ni tak boleh bayang apa yang mampu tak boleh bayang. Allah ada cipta planet selepas ni, wallahualam, tak tahu. Sebab manusia ni ada umat lain, wallahualam, tak tahu. Macam juga orang baru-baru ni, dia frost ayam kan,
Dia cakap lah kan, saya keluarkan ayam daripada peti ais, saya nak cairkan. Terlupa ustaz, 3 hari saya tinggalkan ayam tu. Bila saya balik, ulat besar-besar gini. Besar-besar gini keluar daripada ayam tu. Jadi kan, saya rasa ustaz dalam ayam tu memang dah ada ulat. Dia kata gitu kan, memang ada ulat. Saya tengok rumah saya langau, lalat semua tak ada. Tapi macam mana ulat tu datang? Mesti dalam ayam tu. Maknanya Allah selamatkan saya. Saya kata dalam setiap badan kita ni ada makhluk lain. Kita meninggal pun sekali ulat keluar juga. Pasal apa? Tu sebab dalam badan kita sendiri pun mesti ada benda-benda tu, tapi dia tak jadi pasal kita masih hidup. Dia tak jadi kan, masa kita masih hidup lagi. Banyak. Sebab tu saya kata ni, makhluk Allah ni kita tak boleh fikir dah. Sampaikan Nabi SAW menyatakan syurga ni benda yang tak boleh lintas dek kepala, tak pernah dengar dek telinga. Kalau apa yang tuan-tuan dengar pasal syurga? Apa yang tuan-tuan dengar? Ada bidadari. Baru ni Ustaz Zahidul kata, dalam syurga mana ada orang bujang. Ramai orang nak cerai. Kan? Ni orang bujang. Dia tak faham maksud Ustaz Zahidul tu. Zahidul tu kata, betul lah, dalam syurga ni orang berteman semua dengan bidadari. Mana ada orang bujang? Dia dah takut pula kan, dah tak nak layan isteri, dah apa nak fokus pada tak betul lah tu kan. Tak boleh gitu. Maksud dia tu ialah ni dia. Ialah benda yang kita pernah dengar. Bidadari tu cantik. Macam mana cantiknya? Macam ni. Maknanya tak cantik lagi. Kalau tuan-tuan rasa boleh dengar dengan telinga tentang tu, tak cantik lagi. Syurga ni macam ni. Tak betul lagi sebenarnya. Tak boleh bayang. Dia sebenarnya tak boleh bayang. Itu yang dimasukkan di ciptaan Allah ni tadi. Kita tak boleh bayang apa saja yang Allah boleh cipta, dan apa makhluk yang Allah dah cipta yang kita tak tahu. Kita tak tahu juga. Kan? Yang kita tahu ni macam Nabi lah. Bilangan Nabi orang kata 24,000. Ada kata 313,000. Ada para ulama kata lebih daripada tu. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Yang kita tahu ni hanya yang ada dalam sejarah, dalam apa semua. Itu yang kita tak tahu. Kitab sama juga yang kita tahu 4. Yang kita tak tahu, yang kita tak tahu. Jadi maknanya iaitu dah dikata tadi, ciptaan Allah ni maha luas. Kita ni hamba Allah ni tak tahu apa-apa. Itu maksud yang dikata ciptaan ni. Maknanya bukan kata mampu ni, maknanya yang Allah ada yang Allah tak mampu, ada yang Allah mampu. Tak. Maksudnya apa sajalah yang kita tak tahu, yang kita tak boleh bayang, yang kita tak boleh bayang. Macam itulah maksudnya. Mungkin perkataan saya itulah mungkin agak-agak sedikit apa tu, mungkin diperbetulkan bahawa itulah kata apa saja yang dicipta oleh Allah lah. Apa saja yang diciptakan oleh Allah SWT. Tu apa saja. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan, cukuplah takat tu. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat dan ganjaran di sisi Allah SWT. Jadi selamat beramal, mudah-mudahan tuan-tuan kan, sama-sama kita berdoa banyak-banyak, mudah-mudahan kita diselamatkan, dipelihara oleh Allah SWT. Alhamdulillah, cekalnya kita orang Islam di Malaysia ni, bayangkan nasib kita ni jauh lebih baik lah berbandingkan negara-negara lain yang kena wabak yang sama, yang sama. Kita tengok di Indonesia pun, walaupun kita kata Indonesia ni apa semua, tapi kita tengok orang kita ni, Allah ni, kita lihat doa-doa orang-orang beriman di belah negara kita ni, saya tengok lebih istiqamah, lebih bagus lah, lebih bersungguh-sungguh. Benda ni dapat dikawal dengan baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan ganjaran di sisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.